Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So guys, ini adalah Asus ROG 5S Pro. Sebuah boleh dikatakan the latest and the greatest gaming Android phone untuk 2021 ni lah. Dan aku dah gunakan peranti ni lebih kurang beberapa ketika. Aku boleh katakan lot still to be loved ataupun to be impressed tentang device ini. Jadi dalam video kali ni aku nak berikan aku punya full review pendapat aku tentang peranti ini, on tak on, go tak go. Jadi sebelum daripada itu, aku nak menjawab dua soalan yang selalu korang tanya pada aku semenjak daripada video unboxing Asus ROG 5S Pro ni. Iaitu soalan yang pertama adalah, Bang Izami, kalau anda kata saya sekarang sedang pakai ROG 5, patutkah ataupun berbaloikah saya upgrade kepada 5S ataupun 5S Pro ni? Jawapan aku, no, tidak sama sekali. Sebab apa? Literally dia punya upgrade tu hanyalah pada chipset sahaja. Itu sahaja, iaitu Snapdragon 888 kepada Snapdragon 888 Plus. Itu saja. So soalan kedua adalah, bang, katakanlah saya bukan pengguna Asus ROG, saya just memang nak mencari sebuah gaming phone. Patutkah saya even to consider this ROG 5S ataupun 5S Pro ni? Jawapan aku ada dua, yes or no. Yes, kalau korang memang sedang mencari the latest and the greatest Android gaming phone punya spec. Dan yang paling penting adalah kalau korang memang mementingkan estetik ataupun rupa paras, dia punya looks dia punya brand dia. Yes, korang boleh consider untuk Asus ROG 5S Pro ni. Sebab apa? For time being, ROG dalam dunia gaming phone ni dia ada dia punya dia lah macam tu lah kan. Bila korang pakai dia ada kat situ lah. Rupa dia aesthetically dia ada, spek dia pun paling tinggi setakat ini. Tetapi jawapan aku no ataupun tidak kalau korang just sedang mencari sebuah gaming phone yang padu, just nak pakai untuk main gaming phone, tak ada apa-apa spesifik punya brand, tak ada apa-apa estetik punya need. Sebab apa? Dekat luar sana ada banyak lagi gaming phone yang boleh menawarkan value for money yang lebih banyak, jauh murah daripada peranti ini. So itu pendapat aku untuk dua soalan tersebut. Jadi macam biasa, video review aku ni kita akan pecahkan kepada dua bahagian. Bahagian pertama iaitu apa benda yang aku suka ataupun aku impress tentang device ini. Bahagian kedua adalah apa benda yang aku kurang suka ataupun tak suka langsung tentang device ini. Jadi jom kita ke bahagian pertama iaitu apa yang aku suka tentang Asus ROG 5S ataupun 5S Pro ni. Jom. So yang pertama, yang paling aku suka, ini benda memang aku susun ikut paling aku suka sampai paling aku kurang suka. Yang pertama adalah dari segi dia punya design. So macam korang nampak, design wise memang kalau kita compare dengan ROG 5 yang lepas, tak jauh beza. Memang literally sama sahaja. Ini adalah rupanya untuk Asus ROG 5 Pro yang lepas, 5 Ultimate yang lepas, sama sahaja. Tak ada apa yang berbeza. Tetapi first time using this phone, sebab apa tau? Untuk ROG 5 yang lepas, aku dapat yang non-pro punya version, tak ada screen dekat belakang. So at first aku macam tak gunalah benda tu, mungkin kita takkan impress sangat. Tetapi once pakai, I don't know, macam korang nampak lah, dia punya design wise dia tu ada mewahnya dekat situ tau. Dan aku punya suggestion lah, kalau anda kata korang memang nak beli juga dan sedang berkira-kira, better you all ambil warna hitam ini. Sebab apa tau, aku dah pernah pakai warna putih pada video yang ROG 5 yang lepas. At first aku ingat warna putih tu lebih rare lah kan. Tetapi untuk ROG 5 ataupun 5S ni, aku boleh katakan yang warna hitam ni tampak lebih premium, lebih mewah dekat situ lah. Di mana macam korang nampak dia ada jalur-jalur dia dan ditambah pula dengan dia punya color screen dekat belakang ni. Tetapi overall aku boleh katakan design wise memang aku impressed, even tu sama dengan model lepas. Tetapi nothing wrong about the design. Aku boleh katakan design dia cantik, kemas, mewah. Again, aesthetically untuk sebuah gaming phone, kalau korang compare tu Black Shark ke Legion ke, this one korang akan nampak dia ada dia punya garang ni dekat situ, dia punya mewah dia dekat situ dengan logo ROG punya mata ni kan, Eye of Prodigal ni. Memang nampak sangat-sangat kacak lah. Dan dekat tangan pun dia, benda ni kita dah tak boleh nak bahas lah. Gaming phone memang usually berat. So dekat tangan memang dia ada rasa hefty dia tu. Tetapi coming from iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, aku dah tak kisah pasal berat. Sebab apa? iPhone tu lagi berat, of course. Sebab apa? Dia punya stainless steel lah, here and there. Tapi so far design wise, aku boleh katakan dia attention to detail dia memang sangat-sangat kau-kau lah. Kan korang nampak dia punya kontras dia untuk tingkat trigger warna merah. Itu kalau akan ada screen. Itu dekat atas ni adanya ROG punya A-Trigger. Dan A-Trigger ni di-OK dengan tulisan ROG. So all those small thing yang bila korang pakai peranti ni, korang rasa bahawa yes, dia mahal sebab apa? Dia ada attention to detail dekat dia punya design tu. So far dari segi dia punya design, aku boleh katakan I'm totally impressed. Dan ini adalah the first one ataupun the top tier kenapa aku suka ROG 5S Pro ni. So, perkara kedua yang aku suka tentang peranti ni adalah dari segi dia punya paparan ataupun dia punya display. Again, dia ada dua display. Satu main display, yang kedua adalah secondary display dekat belakang ni. Kita boleh panggil sebagai Vision, ROG Vision. Di mana first untuk dia punya main display dia mempunyai display bersize 6.78 inci, AMOLED 1 billion color, Samsung E4 punya panel, 144Hz dengan HDR10+
dengan 1200 maximum brightness. Apa aku boleh katakan? This display screen, gaming screen, media, all the streaming memang cantik gila. So far pada penggunaan biasa, korang memang boleh gunakan this display untuk tengok movie ke media sosial, memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat awesome. Dan bila korang nak main game, this display response quickly. Memang smooth, laju dan pantas lah. Dan one thing yang aku dulu mungkin tak suka, tapi sekarang aku lebih prefer this kind of design of display adalah dari segi dia punya symmetrical punya bezel. Kalau korang boleh nampak, dia tak ada notch ke apa, dia adalah ada top bezel dan bawah bezel, di mana this bezel bukanlah for nothing. Nanti kita akan cerita lebih lanjut dekat bahagian lain. Now kita move on kepada display belakang, iaitu dia punya ROG Vision. Macam aku cakap tadi, at first aku macam taklah rasa benda ni penting. Sebab apa tahu, kita dah tengok teknologi ni banyak pada peranti-peranti lain. Even kalau compare to Mi 11 Ultra yang lepas, Mi 11 Ultra punya secondary display tu lebih function lah, lebih sharp, lebih banyak density dia. This one aku boleh katakan kalau korang nak letak gambar muka korang tu, dia nampak pecah-pecah, tak begitu cantik. Tetapi kegunaan dia sebenarnya bukan untuk itu. Kegunaannya adalah untuk estetik macam ni tau, untuk menayang-nayang, untuk flex. Di mana macam korang nampak untuk sekarang tulisan, untuk logo-logo anime ni, game ke, memang nampak sangat-sangat cantik. Dia bagi aku lah a bit better daripada logo ROG dot display dekat belakang tu lah, yang ada pada model yang non-pro tak silap aku. This one lebih banyak customization. Korang boleh setkan untuk bila screen on, bila main game, bila X mode, bila charging, bila terima panggilan, dia ada macam-macam animation. Di mana apa aku boleh katakan, both display dia serve the right purpose. Itu je lah aku boleh katakan untuk Asus ROG 5S Pro punya display ni. Now, perkara ketiga yang aku paling impress selepas display adalah of course dia punya speaker. Daripada dulu sampai sekarang, siapa yang tak suka Asus ROG punya speaker? Termasuklah model terkini ni, iaitu 5S Pro ni. Di mana ini adalah one of the last kind yang masih lagi memberikan korang dual stereo front facing stereo speaker. Di mana dia punya speaker ni terletak kepada kedua-dua bahagian atas dan bawah ni symmetrical, di mana dia memberikan bunyi yang memang aku boleh katakan sangat-sangat kuat dan awesome. Even safe to be said that ini adalah antara peranti Android yang mempunyai speaker terpadu setakat ini. Even though dia tak ada Harman Kardon tuning ke JBL ke, this one adalah one of the loudest, one of the well-tuned punya speaker. So untuk itu jom aku payung korang satu lagu. Alright, kita maximum. Take it in real life like haiku. Jadi kalau korang boleh dengar, dia ada bass dia ada punya treble tuk tau. Even though ini hanyalah sebuah speaker telefon. So apa aku boleh katakan, speaker wise kalau korang mencari sebuah speaker phone yang memang best, this is one of the option. Now, perkara seterusnya yang aku suka tentang device ini, even though ini mungkin bukan paling penting untuk sebuah gaming phone, adalah dari segi dia punya kamera setup dia. Di mana macam korang nampak dekat belakang ni terdapatnya triple kamera. Kamera utama adalah 64MP f1.8. Kamera kedua adalah 13MP ultra wide angle. Kamera ketiga adalah 5MP makro. Kamera hadapan dia adalah 24MP sahaja. Apa aku boleh katakan, this is not the best camera ever. Tetapi untuk sebuah gaming phone coming from previous punya ROG, aku boleh katakan ROG 5 dan juga 5S punya kamera ni, dia punya software wise tu getting much improve lah. Meaning that sekarang kalau aku nak pakai peranti ni as a daily driver, I don't mind much more about dia punya kamera macam dahulu-dahulu. Macam dulu, bila aku nak decide nak pakai gaming phone ke nak pakai flagship phone, aku akan tersekat pada satu punya point tau, di mana kamera wise gaming phone sampah, flagship biasa kamera A-class. So sekarang aku boleh katakan sepanjang menggunakan dia, gambar dia boleh dikatakan memang sangat-sangat usable. Ultra wide dia, gambar biasa dia, on point, everything aku boleh katakan okey lah. Cumanya aku still lagi tak boleh terima Android phone bagi korang macro lens. Sebab bagi aku macro lens pada peranti-peranti Android phone ni, kalau 5MP ke bawah tu, dia boleh katakan sekadar ada saja. Tetapi more or less aku boleh katakan untuk gambar boleh dikatakan memang sangat-sangat usable both day and night. Malah untuk video, korang boleh merekod sampai 8K, sama macam typical lain-lain punya flagship Snapdragon 888 ataupun 888 Plus, di mana of course dia tak ada OIS, tetapi aku boleh katakan video dia tu yet still again usable. So camera wise aku impress. Sebab apa? Untuk sebuah gaming phone, dia dah lots improve. Meaning that kalau korang nak pakai gaming phone, korang tak perlu rasa compromise lagi pasal dia punya kamera. Now, perkara seterusnya yang aku suka tentang device ni adalah dari segi dia punya battery ataupun boleh dikata battery life lah.
Again, 6000 mAh split battery. Dia ada dua lah. 3000 kat sini, 3000 kat sini. So, dengan pengecasan pantasnya 65 watt. Apa aku boleh katakan? Aku jarang buat SOT test lah sebab bagi aku tak relevan tau. Kita menggunakan lain-lain. Tapi aku buat juga lain tu hari. Dalam penggunaan tipikal aku, maknanya bangun pagi, pergi kerja, main game light-light sikit, tengok YouTube, most of the time Facebooking, Whatsapping, aku boleh mendapatkan SOT sekitar 6 jam ke 6 jam 20 minit untuk bateri dia tu sampai ke tahap yang perlu kau cas lah, bawah 5%. Di mana bagi aku, that's a lot for Android phone. Memang banyak gila lah. Tapi ya, of course 5000 mAh lah. Dan pengecasan pantas dia tu, even though bukan paling laju sebab apa, bateri dia besar tau. Jadi korang memerlukan lebih kurang 50 minit ke 60 minit untuk mengecas bateri 6000 mAh sampai penuh. Tapi apa aku boleh katakan, as long as bateri dia boleh last long all the day, campur-campur main game sikit, aku boleh katakan this battery adalah sangat-sangat menarik, sangat-sangat best untuk korang pakai. Now, perkara terakhir yang aku boleh katakan aku suka dan aku impress, dan benda ni korang akan rasa pelik tau. Kenapa dia adalah perkara yang paling least aku impress, adalah dari segi dia punya prestasi ataupun gaming dia ataupun performance dia. Sebab apa tau aku letak di bawah sekali? Sebab bagi aku Snapdragon 888 dengan 888 Plus, dia punya beza julat tu sangatlah minimal. So sampai ke tahap mungkin kau takkan boleh distinguish kalau dari segi pengalaman menggunakan lah, kalau korang tak guna benchmarking. Di mana apa aku boleh katakan, this device memang monstrous, memang gila-gila, memang rasa-rasa, memang power gila habis lah. Di mana kalau sekadar tak payah cerita pasal Genshin Impact lah, tak payah cerita pasal gaming lagi lah, ROG 3 pun masih lagi boleh main Genshin Impact dengan bagus. This phone dia memang terbang macam air, macam angin je. Memang tak ada masalah korang main Genshin Impact, Call of Duty, apa-apa heavy gaming, this phone can handle it well. Dan untuk PUBG Mobile, this is one of the phone yang boleh memberikan korang Ultra HD punya grafik plus smooth 90 FPS. So bagi siapa yang concern, nak main 90 FPS, nak main, aku tak tahu kenapa korang nak sangat 90 FPS. Bagi aku lagi mementingkan grafik yang lebih detail. Sebab apa? Bagi aku phone sekarang dah cukup smooth. Tapi kalau bagi siapa yang nak 90 FPS, this ROG 5S Pro menyediakan tetapan tersebut untuk PUBG Mobile. Yang Mobile Legends semua lain-lain tak ada masalah lah. So far bagi aku perform wise tak ada masalah. Malah dari segi AnTuTu benchmarking, bagi siapa yang concern, dia boleh mendapatkan markah sekitar 820 ke 840 ribu. A step ahead compared to 888. 888 tu dia boleh dapat 780 ke 790. Sometimes kalau spek lebih tinggi dia akan dapat sampai 800 ribu lah. So sebab itu aku cakap lebih julat tu tak begitu jauh. So ia ada improvement, aku impressed, tetapi taklah begitu banyak. Dari segi gaming setup dia, macam korang tahu, dia ada dia punya game genie dia lah, dia ada dia punya Asus Armoury Crate. So dia ada macam-macam tetapan. Bila korang pasang kipas, korang boleh control, korang ada macam-macam tetapan untuk gaming. Atas ni ada air trigger, belakang ni ada vision sensor, vision touch. So most of the time kita tak akan guna tau. Aku rasa korang akan guna atas ni saja sudah cukup memadai. Tetapi yet still bagi siapa yang mungkin nak guna, this device ada plenty of gaming control. Itu sahaja. So far dari segi dia punya performance dan juga gaming performance, aku boleh katakan I'm quite impressed. So settle pasal apa benda aku suka tentang Asus ROG 5S ni ataupun 5S Pro ni. Now kita ke bahagian kedua, apa benda yang aku kurang atau tak suka tentang Asus ROG 5S ataupun 5S Pro ni. So yang pertama adalah dari segi dia punya harga. So untuk 5S Pro ni, dia ada satu varian saja, 18512. Harga Malaysia adalah RM4,999, senang cerita RM5,000. Of course pre-order korang dapat lah headphone lah, purchase with purchase punya promotion lah. Yet still this price damn high, damn expensive. Ini adalah antara Android phone yang gaming lah, yang termahal setakat ini. Samsung ada lebih mahal lah. Dia ada S21 Ultra, itu version lebih tinggi, 16GB tu dekat-dekat RM6,000. Dia ada full, dia ada macam-macam phone. Tetapi untuk sebuah gaming phone, this is one of the expensivest punya phone. Lebih kurang RM5,000. So kalau korang tak ambil yang Pro, korang boleh lah ambil yang non-Pro 5S biasa tu, varian 8128 tu, 2999. Itu boleh lah kita dengar sikit. Tapi untuk Pro version ni 4999, which is bagi aku terlalu mahal. Kalau nak kata pasal gaming performance, Snapdragon 888 pun masih lagi boleh main dengan bagus. Dia hanya minor improvement. Nak kata pasal secondary display punya pasal harga naik, Mi 11 Ultra pun ada secondary display yang lebih sharp. Harganya pun retail price dapat 299 saja, iaitu 700 lebih murah daripada ini. Yang ini memang totally sangat-sangat mahal lah. So kalau anda kata korang nak consider this phone, ini memang aku boleh katakan macam tajuk aku pada unboxing, this is one of the sultan punya telefon lah.
Korang beli sebab estetik, sebab harga dia mahal. Bila korang pakai, korang adalah orang yang berada ataupun mampu. Perkara kedua yang paling aku tak suka, aku akan susun sama juga macam perkara yang aku suka. Perkara yang tak suka ni aku akan susun daripada aku paling tak suka sampailah yang paling kurang tak suka. Alright, so perkara kedua yang aku kurang sikit tak suka adalah dari segi dia punya mikrofon. So untuk pengetahuan korang, benda ni aku tak notice tau sampailah aku pakai betul-betul. Dia ada kuat mikrofon as diklaim. Tetapi semenjak pakai telefon ni, at least untuk unit aku, I'm notice annoying interrupted masa membuat panggilan, both menggunakan earpiece ataupun menggunakan loudspeaker, di mana aku call banyaklah kawan aku, Muaz Malik lah, Izzat, semua aku call, semuanya memberikan feedback yang sama bahawa suara putus-putus, dan bila aku buat loudspeaker tu, dia getting even worse. Orang hampir tak boleh mendengar panggilan aku. Aku tak tahu lah, mungkin aku ada faulty unit ke apa, tetapi that's the thing lah. Maksudnya kalau anda kata ini bukanlah sebab unit aku je, memang major problem kalau korang sedang memakai 5S atau 5S Pro sekarang, dia ada masalah sama, korang boleh komen kat bawah. Tapi at least that's the main major drawback untuk aku ketika ini tau, yang membuatkan aku rasa macam tolak tepi lah phone ni. Sebab apa tau, hari-hari kita buat panggilan, bila panggilan tu spoil, mood kita satu hari tu memang spoil gila lah. Sometimes there are important punya call, so benda ni banyak kali spoil aku bab call. Yang lain-lain tak ada masalah. Aku rasa kalau kadang buat video, suara dengar macam agak okey bila record, tapi aku tak tahulah kenapa bila buat panggilan dia ada masalah. So itu adalah the second most frustrated benda yang aku paling tak suka tentang ROG 5S Pro, at least unit aku ni, iaitu dia punya performance ataupun kualiti mikrofon dia. Now, perkara ketiga yang aku tak suka tentang peranti ni adalah pasal dia punya kamera. Alright, so tadi aku cakap aku suka kamera dia, lots of improvement. Tetapi dalam lots of improvement tu, dia punya performance ataupun dia punya kualiti tu tak secantik yang kita boleh harapkan lah. Yes, aku faham dalam ROG 88 bila aku komen pasal kamera gaming phone, ramai orang yang renti, yang carut dekat bawah kata bahawa bodoh lah dia ni, gaming phone mana ada orang cerita pasal kamera. Mungkin korang betul, mungkin korang salah, sebab bagi aku, once gaming phone punya manufacturer masukkan sensor besar, masukkan Sony sensor lah, Samsung sensor lah, macam-macam sensor yang bagus, means that diorang cuba untuk go for a good quality punya kamera lah. Otherwise, diorang boleh pakai kamera tak ada jenama masuk kat sini, cukuplah asal ada kamera. Kalau istilahnya adalah gaming phone tak penting kamera, tetapi nampak gayanya manufacturer tak berfikiran demikian. So isu dia aku rasa pada dia punya image signal processing lah, dia punya image processing dia, di mana mungkin Asus punya OS ke tak begitu bagus dalam memproseskan gambar-gambar dia ambil menggunakan hardware yang bagus ni untuk menghasilkan gambar yang boleh dikatakan lebih eye pleasing. Gambar sekarang okey, eye pleasing, tapi kalau boleh dia boleh lebih lagi eye pleasing lah. Of course korang ada Pro Mode boleh toggle, tapi a bit leceh. Tapi bagi aku kamera dia ni kalau di tuning betul-betul dia boleh go a bit more. Sebab apa? Hardware wise dah cukup bagus. So kamera dia ni aku letak pada bahagian ketiga lah benda yang aku tak suka pada Asus ROG 5S Pro aku ni. So perkara terakhir yang aku boleh katakan aku kurang suka sikit tentang Asus ROG 5S ataupun 5S Pro aku ni adalah dari segi dia punya heating issue. So masa aku buat video unboxing tu, ramai bertanyakan pada aku bahawa okay, how does the heating issue pada Asus ROG 5S ni ataupun pada Snapdragon 888 Plus ni, adakah dah set up atau tidak? Sebab apa? Macam kita tahu, Snapdragon 888 ada heating issue, ada overheat issue. Dia tend to overheat easily. Dia bermula dengan case Xiaomi Mi 11 yang lepas, sampailah ke model-model lain lah yang pakai Snapdragon 888. Dan ada juga yang komen bahawa bukan masalah Snapdragon, masalah cooling system. Tetapi bagi aku, kalau based on bacaan aku, based on pemahaman aku, banyak finding yang menunjukkan bahawa isu overheating adalah pasal Snapdragon itself, bukan pasal cooling system. Sebab apa tahu? Gaming phone dengan cooling system yang bagus pun still panas dan overheat menggunakan Snapdragon 888. So, how does Snapdragon 888 Plus ni perform? Adakah dia dah settle ataupun tidak pasal overheating atau pasal heating? Aku boleh katakan yes and no. I notice masa first time aku boot up, first time aku set up, the phone tend to panas all the time. So bila aku suka suhu dia adalah sekitar 40.5, 41 macam itu. So bagi aku dia tak capai overheating lagi. Tetapi on the simple punya task, dia tend to heat easily. Dia ada dua perkara tau. Adakah dia overheating ataupun adakah dia mudah untuk cepat panas. Ada phone yang pakai sekejap terus panas tapi tak overheat. Ada phone yang dia lambat panas tapi dia boleh naik paling tinggi. So ada dua perkara yang korang perlu ambil berat lah. So pada penggunaan aku untuk Snapdragon 888 Plus ni, dia improve lah. Pada kebanyakan masa susah untuk aku nak dapat lebih daripada 43 darjah Celsius. Tetapi dari segi penggunaan biasa, kalau korang buka game tu dalam setengah jam tu, untuk dia naik daripada normal temperature 28, 30 darjah Celsius kepada 42, 43 tu sangat mudah dan sangat cepat. So bila korang main, all the time korang akan rasa phone dia adalah panas-panas, suam-suam wah macam itulah. Which is dalam kebanyakan masa kurang selesa sikit.
Dan dia punya Aero Active Cooler ni aku dah try gunakan dan konsisten dengan komen-komen orang dekat aku punya post. Dia tak membantu sangat tau. Even kalau kau tanya pada aku, kalau compare kepada Black Shark Fan Cooler, itu lebih functioning, lebih menyejukkan. This one lebih kepada aesthetically lah, lebih kepada korang nak additional punya control kat belakang. Yes, it is. Tapi kalau korang nak betul-betul efficiency dari segi cooling down, Aero Active Cooler ni bukan jawapan dia. Aku tak tahu kenapa. Dia pelik sikit. Dia tak menyejukkan sangat. Dia hanya ada angin tapi tak menyejukkan. I don't know why lah kan. Sedangkan dia memang dedicated untuk Asus ROG 5 ataupun 5S Pro ni lah. So far dari segi heating issue aku boleh katakan mudah panas, tapi dia tak tend to overheat melebihi 45 darjah Celsius macam dulu-dulu. Itu aku punya finding untuk Asus ROG 5S Pro ni. So guys, secara conclusionnya, apa aku boleh katakan, dalam lambakan gaming phone dekat pasaran, kita ada ROG 5, ROG 5S, kita ada Black Shark 4, kita ada Legion 2 Duel, kita ada Nubia Red Magic dan macam-macam lagi. Dan kita ada juga budget punya sekarang, kita ada Redmi K40 Gaming lah kan, macam-macam. Aku boleh katakan dia punya akhirnya pemilihan tu depending pada korang punya budget, korang punya keperluan. Kalau korang mencari sebuah gaming phone sahaja tanpa memerlukan others punya kriteria, banyak lagi phone-phone lain yang lebih murah, mungkin half of the price lah, yang boleh menawarkan kualiti gaming yang lebih kurang sama. Tapi kalau korang sedang mencari sebuah top of the line, aesthetically ROG fans, this is one of the best lah. Memang cantik gila. Tapi just bear in mind lah, 5S Pro ni keluar end of the year, so should be January, February diorang akan announce dia punya ROG 6. So bagi aku, bagi pendapat aku lah, each of the year I always go for the earlier punya model, supaya next year aku tak rasa macam oh baru beli dah keluar kan. Itu perasaan yang kita tak nak ada. Perasaan menyesal beli, walaupun kita tahu teknologi takkan habis, tapi at least kita kalau beli awal tahun tu kita ada another year to be spent menggunakan peranti tu tanpa rasa reluctant, berbanding kau beli bulan 10, bulan 11, bulan 1 keluar model baru. So itu aku punya pendapat lah. Dan again, macam kita tahu juga, bagi aku gaming phone punya trend ni dia dah sampai ke peak dia tau. Sebab apa tau, flagship phone biasa atau mid-range phone biasa pun boleh bermain game dengan baik, boleh dapat setting yang sama, smooth yang sama, heating yang sama, performance yang sama. Cumanya aku boleh katakan, macam aku cakap dalam throughout the video, sekarang gaming phone punya trend ni dia tinggal, aku boleh katakan dua lah yang major, yang penting lah. Pertama, rupa, estetik. So bila korang pakai gaming phone, korang tahu ini adalah gaming phone, ini bukan main-main punya, ini bukannya typical your daily Android phone. Yang kedua adalah dari segi dia punya gaming control lah. Sebab apa? Phone biasa dia tak ada trigger, dia tak ada sensor kat belakang ni. So gaming phone masih lagi menawarkan perkara tersebut. Even though korang boleh je beli aksesori untuk memberikan pengalaman yang sama, tapi tiada yang lebih baik berbanding benda yang memang siap sedia ada pada peranti tersebut. Alright? So again, kalau anda kata throughout the video korang dapati bahawa ada benda yang bercanggang dengan pendapat korang, korang boleh kongsi dekat bawah sama kita, sama-sama bincangkan secara ilmiah. Dan kalau anda kata korang bersetuju pun, korang boleh komen kat bawah lah. Alright, so guys, sampai di sini saja video kali ni. Kalau korang akan dapati bahawa video-video macam ni bermanfaat bagi korang, korang boleh keep support me dengan tekan butang subscribe kat bawah dan loceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.